kan.
Okay, testing 1 2 3, cubaan 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3, testing. Cubaan 1 2 3. Boleh dengar suara? Testing 1 2 3, cubaan 1 2 3. Testing 1 2 3. Cubaan 1 2 3, testing. Boleh siapa respon, boleh dengar tak? Boleh doktor. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kerana bersama-sama dengan saya untuk membaca buku tentang Fibonacci ni, dan juga kita teruslah menimba ilmu lah dalam pasaran saham ni. Cuma untuk membetulkan nawaitu kita lah, kita betulkan nawaitu kita ini pada malam ini. Kita buat ni kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala, dan juga segala pahalanya kita sedekahkan kepada arwah ibu bapa kita ataupun saudara mara kita, sahabat anda kita yang telah pergi dan juga yang masih hidup. Dan cuma saya juga nak minta rakan-rakan juga untuk membacakan Al-Fatihah jugalah untuk rakan kita yang sedang ditidurkan, iaitu Sifu Nazari, Nazari Rosli, dan juga ada rakan saya Mijay, dia baru ditidurkan. Jadi kita sedekah Al-Fatihah ni supaya mereka ni juga sempat cepat sembuh lah, cepat sembuh untuk melawan dengan COVID-19 ni. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah dapat kita bersama pada malam ini untuk kita meneruskan. Pada minggu lepas kita dah baca sampai muka surat 28 ni, sampai kat carta ni. Okey, carta ni. Surat 28. Okey, sampai carta 3 wave ni. Wave 1, wave 2, wave 3. Okey. Okey, seperti yang Michael Jardine beritahu, untuk confirmation dia ada 3 signal sebenarnya. Signal pertama dia ialah apa dia panggil senang macam ni lah, susah juga nak sebut confirmation ke apa semua kan. Dia sebenarnya ada 3 je. Okay. Yang sepaham saya, yang pertamanya kita tengok yang ni, ini dia punya MSL. Okay. Lepas tu kita akan jumpa MSH. Okay. Market structure high, dia market structure low. Okay. Market structure low ni dia masuknya dia lower low, lepas tu lower high. So maksudnya inilah MSL lah. Okay. So ini dia satu indikator, signal indikator yang mengatakan nak reverse. Okay. Lepas tu sampai kepada MSH ni, dia akan buat retracement kan. Dia buat retracement. So kita akan confirmation ni bila? Lepas dia dah pecah ni. Ini confirm lah, ini confirmation. Confirmation lah. Okay, senang lah. So maksudnya untuk ini dia panggil teknik 1 2 3 1, okay, 2, 3. Okay, kalau dia pecah ni, ini confirm. Ini 1, 2, 3. Okay.
So kalau dia pecah MSH ni, maksudnya dah confirmation lah pergi ke third wave. Okay, third wave, lepas tu akan jadi fourth wave dan jadi fifth wave ya. So ini dipanggil, kalau ada setengah-setengah sifu dia panggil teknik 1, 2, 3. Okay, teknik 1, 2, 3 ataupun dia panggil teknik A, B, C. A, B, C. Okay. So teknik ni selalu sama ada lah, kalau kadang-kadang you jumpa je MSH ni, you akan jumpa trigger dia kat sini kan. Okay, trigger dia dekat sini. Ni trigger. Okay, trigger. Okay, trigger dia boleh you beli sampai kat sini lah. Ataupun you akan beli dekat sini lepas dia break MSH dia. So dia ada dua lah maksudnya tempat you boleh masuk. Okay, masa dekat dia break trigger dia. Okay, trigger dia adalah yang ni, dia dah break. Okay, dia dah break yang high candle ni. Okay, high candle ni dia dah break, so you boleh masuk. Okay, selagi tetap you boleh letak cut loss kat sini lah. Okay, so satu. Okay, lepas tu you boleh masuk lagi. Contohnya dah sampai sini you dah ambil profit. Okay, you boleh masuk lagi apabila dia dah buat retracement dan dia you ambil profit tu masa time dia buat MSH tu. Maksudnya dia buat high, higher high, lepas tu lower high. Nampak? Dia buat lower high kan? So high dia tak sampai kat sini. Okay, so sebab tu kita trigger kat sini. Kalau dia break yang ni, kita dah, maksudnya kita jual lah. Kita jual lah. So you dapat lah yang ni, yang keuntungan yang ni. Okay, ni profit. Okay. Lagi satu ialah bila dia break yang ni, MSH ni. So you break lah, you beli lah, you beli dan tunggu sampai dia buat MSH yang atas ni. MSH yang atas ni maksudnya kalau dia high, lepas tu nampak ni, ini high, higher high tapi ini lower high, nampak? So patutnya kalau dia break yang ni, okay, so kita kena jual lah. So kat sini patutnya kita kena jual. Dia jatuh ni kan, ni maksudnya ini kita kena jual lah ni. Sebab dia dah break yang ini MSH market structure high yang atas ni. Okay, alright. So kita sambung So figure 2.9 ni menunjukkan W3, okay, W3 ini okay, ended up, okay, and also shows the retracement from W1 ini, W1 ke W2 lah. And the Fibonacci target of 1.382, okay, and 1.6 ni. So yang ni kita tengok ni 1.382. Okay. Okay, yang ni ialah 1.61. Dia sampailah 1.61 ni. Okay, dia sampai 1.61 ni. So Fibonacci ni kita nak tahu kat mana agak-agak ni kita boleh TP lah, dia panggil TP ni. TP. Okay, TP. So kita dah tahu wave 1, wave 2, wave 3. So wave 3 kita TP kat 1.61. Okay. Okay, note how nicely they match up with 1, 2 and 3 are shown in 1, 2, 3 respectively lah. So ini 1, 2, 3. Okay, alright. Okay, ni boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Boleh dapat ke? Suhaila, Syada, ni Syada apa ni? Amir, Nur Hisham, Suhaimi, Rusdi, Madi. Madi ni rakan saya ni. Mas Madi ke? Ya, Prof. Okay. Memandangkan ni sebab jangan malu-malu, tanya je. Okay. Yang orang ni semua malu-malu. Okay, saya nubis. Tak apa. Boleh, carry on. Bila tanya, bila bercakap tu kan dia lebih santai kan, lebih santai. Ubaidah, okay. Ubaidah tu angkat tangan dia kenapa tu? Nak tanya soalan ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau nak lukis yang benda alam macam 100 tu macam mana? Yang sampai 100 TP tu. Okey, sebelum ni dah masuk tak yang sebelum ni? Ini baru join. Oh, baru join. Okey, patutlah. Okey, macam mana kita nak cari 100 tu? Okey, ini untuk yang mana yang baru join sebenarnya kita kena cari market structure low dengan market structure high. Okey. Market structure low dengan market structure high.
Kalau market structure low ni, kalau you buka buku dah download belum? Tengah download. Okey, tak apa, nanti baca saya tunjukkan. Ini contoh ni market structure low. Okey. Market structure low, teori dia, okey, candle okey, satu lagi sebab Fibonacci ni dah kira advance punya advance jugalah punya apa? Teori, okey. So, saya cadangkanlah you all kena fahamkan pertama candlestick. Okey. Candlestick ni kena faham lah. Okay. Kedua, support and resistance. Okay. Ketiga, mungkin you boleh tahukan tentang chart pattern. Okay. Ni semua tentang untuk technical untuk technical. Okay. Candlestick, support resistance, chart pattern, dan yang paling penting sekali ialah trend. Okay. You kena tahu trend tu. Okay. So, saya nak tanya dalam hari ni siapa yang belum tahu apa dia candlestick, support and resistance, chart pattern, trend ni? Siapa ada tak? Siapa ni memang betul-betul tak tahu apa-apa? Tak ada, semua dah okey kan? Okey, yang ni asas asas. Yang ni asas kena tahu. Okey, maksudnya kena belajarlah asas ni, kena fahamlah asas dia. Okey, kalau candlestick, okey, ini saya cerita ni, ini candlestick lah ni. Ini candlestick. Okay, dia bentuk dia macam ni Dia candlestick tu, okey, saya just bagi tahu dia macam ni lah bentuk dia. Okey. Dia mungkin jadi macam ni. Okey, ini dia punya wick ataupun dia panggil shadow Okey, yang ni body. Okey. So dia boleh open and closing sama ada dekat bawah ni open, sini close. Ni kalau dia macam ni dia akan warna hijau lah. Okey, hijau atau putih. Tapi kalau dia open ke atas, close kat bawah, itu dia akan jadi warna merah. Okey, maksudnya dia punya open pagi tadi contoh harga 50 sen. Okey, dia close dekat 40 sen. So dia candle dia akan jadi warna merah, merah macam ni. Kalau dia open pagi tadi kat bawah ni, okey, dia buka pada harga 40 sen. Okey, close dekat 45 sen, candle dia akan warna hijau. Okey, candle dia akan warna hijau. Mana ada hijau hijau. Ni candle dia akan jadi warna hijau. Okey. Kalau dia open dekat atas, close kat bawah, candle dia akan jadi warna merah. Okey, ini faham Ataupun dia pakai hitam putih lah. Hitam putih. Kalau hitam tu maksudnya open dekat atas, close kat bawah. Okey, maknanya harga jatuh lah kalau hitam. Kalau putih ni harga naik. Okey, kalau MSL ni macam mana nak tahu? Okey, MSL ni ialah dia buat low. Okey, ni mula-mula dia buat low. Okey, di low. Okey, lepas tu candle seterusnya lower low. Okey. Maksudnya rendah, lagi rendah. Okey. Tapi yang ni pun lower low lower low. Okey, lower low. Okey, tapi lepas tu candle ni dia higher low. Okay, low dia lebih tinggi pula. Low dia lebih tinggi. So maksudnya dia ni adalah market structure low. Okay, market structure low satu indikator yang menunjukkan dia nak reverse. Okay, tapi dia punya untuk kita masuk tu kat trigger dia dekat high ni candle ni. High candle ni. So trigger dia kat situ baru kita masuk kat sini. Inilah candle yang sini lah kita masuk. Okay. Tapi kalau kita nak tahu yang tadi, yang dekat 100 tu, okey, yang dekat 100 tu, kita kena cari MSH pula, market structure high. Okay, market structure high maksudnya dia buat high, ini high, okey, ini high lagi, higher high, tapi selepas tu lower high, nampak? High dia sampai sini, lower. Okay, ini high, tinggi kan? Higher high, kan? Tapi lepas tu dia jadi lower high. So maksudnya ini adalah satu signal yang dia nak reverse ke bawah. Dia nak retrace. Okay. Tapi kita punya signal untuk jual kat sini. Kat bawah low ni. So kalau dia low daripada situ, maksudnya kita jual lah kat sini lah maksudnya.
Okay, kat sini. Kat sini kita dah jual lah. Okay, so dia jual. Okay, so at least you dapat lah untungnya yang ni. Okay, so macam mana nak dapat satu tu? Okay, lagi satu. Kalau you baca buku tu nanti, okay, untuk Michael Jardine, dia bagi tahu trader dekat US ke apa semua tu, dia akan gunakan Fibonacci dia start daripada 8 ke 13 candle. Okay, 8 ke 13 candle untuk dia kategorikan sebagai seed. Ni seed. Okay, ini adalah wave 1 ni adalah benih, seed. Okay, benih. Okay, kita yang ini yang masalahnya ni nak cari yang ni yang 100, betul tak? Okay, so macam ni kan dia tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 lah, betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 lah, betul. So 8 ni maksudnya boleh lah kategorikan dia sebab dia antara 8 ke 13. Okay, antara 8 ke 13 sebagai kiraan candle lah, kiraan candle. Okay, mana dia dapat 8 ke 13 tu? Dia dapat 8 ke 13 tu daripada Fibonacci punya sequence. Okay, Fibonacci punya sequence, iaitu kan kita buat Fibonacci sequence mana? Tak ada kat atas lagi. Okay. Mana Fibonacci sequence? Ni nampak 8 dengan 13. So sebab apa? Fibonacci sequence ni 1 okay. 1 campur 1 dapat 2 kan. Okay, lepas tu you akan nak dapatkan nombor seterusnya tu ialah 2 tambah 1 dapat 3. Okay, 3 tambah 2 dapat 5. 5 tambah 3 dapat 8. 8 tambah 5 dapat 13. 13 tambah 8 dapat 21 dan seterusnya. Inilah terpanggil Fibonacci sequence. Okay, dan kenapa kita gunakan Fibonacci sequence ni? Sebab apa? Pertumbuhan organisma selalunya dia ikut kepada sequence macam ni lah. Okay, contoh badan kita ke, ketinggian kita, okay, dan sebagainya kan dia ikut macam ni. Okay, alright. Okay, so boleh faham ke yang tadi yang tanya tu, Ubaidah? Okay, jelas. Okay, jelas Okay, nanti dia baca balik lah, baca balik. Ataupun boleh refer kat video-video yang telah kita recordkan dulu. Okay, seterusnya ini tadi kan kat sini kan. Okay. Ini teknik 1 2 3 tu lah, teknik 1 2 3. It is important to understand that after a wave 2 retracement, price do not always extend beyond the top of W1 to form W3. In such a case, the wave pattern is not registered. Okay, maksudnya kalau wave W2 ni dia extend beyond the top of W1. Maksudnya W1 sampai sini. Sini kan, wave 1 ni. Kejap. Mana satu ni? Wave 1. Okay, after a W2 retracement, price do not always extend beyond the top of W1 to form a wave 3 in such. Okay, kalau dia dah retrace kan, tapi dia tak naik sampai wave 1 ni balik. Dia macam dia tak boleh pergi naik. Jadi dia tak jadilah wave dia. Okay, dia tak jadi. Contohnya dia dah naik, lepas tu turun, lepas tu dia tak naik sampai dia tak pergi pun melebihi wave 1 ni. Ini wave 1 kan. Dia tak naik pun dekat sana. Jadi dia tak jadilah wave dia. Okay, so the wave pattern is not registered. So maksudnya dia tak berlaku lah. Instead, price are bound with the previous determined trading range. So dia jadi mungkin bound lah. Dia akan jadi sideways lah macam ni. Dia akan jadi sideways. Dia macam tu je lah. So dia tak jadi wave naik wave 1, 2, 3, 4, 5 tu. Okay, ini faham Faham Faham. Okay, dia tak jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia mungkin dia 1, 2, deng macam betul lah. Sideways. Okay, ada yang tanya. Amin Hurairah angkat tangan. Assalamualaikum doktor. Salam. Okey. Okey. Untuk nak menentukan MSH. Okey.
kita tengok tu, boleh saya gunakan hacking RC apabila doji hijau. Maknanya dah nak habis lah trend tu. Okey, boleh Untuk juga. nak Okey, menentu. boleh juga. Kalau you pakai Heiken-Ashi, kena pakai Heiken-Ashi lah. Kalau pakai tapi dia tak nampak lah MSH macam candle. Okey. Dia akan jadi, okey, kalau Heiken-Ashi Ya. kan, dia akan jadi warna candle tu hijau je. Kan? Lepas tu dia tukar kepada merah, kan? Dia tukar kepada merah. Cuma kita kalau saya tengok cara dia kalau nak pakai Heiken-Ashi tu, contoh okey, contoh kita pakai Heiken-Ashi kan macam ni kan. Okey. Heiken-Ashi kan. Contoh Ya. dia tukar color. Okey, dia tukar color tu you boleh tengok balik lah. Okey. Tapi selalunya kita tukar balik kepada candle untuk tengok mana dia punya trigger tu. Tukar balik kat candle. So, okay, contoh dah tukar, kita dah tadi pakai Heiken-Ashi, lepas tu dah tukar merah kan. Okey, dia tukar merah. Kat mana ni? Jap saya buka balik. Heiken-Ashi tadi. Okey, dia tukar merah kat candle yang ni kan. Betul tak? Okey, candle yang ni iaitu pada 19 Ogos. Okey. So, kita tukar balik kepada candle. Okey, tukar balik kepada candle ini. 19 Ogos ni, nampak? Hello? Hello, boleh dengar? Hello? Hello, boleh dengar ke tak? Hello? Hello? Boleh. Okey. Dengar. Okey, dengar Jadi maksudnya kalau yang candle ni, okey, ini candle 19 hari bulan tu kan, nampak? Okey, kita tengok ini high kan? High. Kejap. Saya kena. Okey, yang ini high kan? Okey, yang ni high, higher high, lepas tu lower high, betul tak? Ini dah kira kalau ikut candle ni, candlestick, ini dah jadi MSH, betul tak? Yang ni high, higher high, tapi candle seterusnya ialah lower high. So trigger kita kat mana? Trigger kita memang kat bawah ni, iaitu pada harga 18 sen setengah. So kalau you dah beli tu, patutnya 18 sen setengah tu dah kena jual lah. 18 sen tu setengah tu dah kena jual lah. Kalau you beli kat bawah ni kan. So 18 sen setengah tu dah jual. Nampak sekarang, lepas tu dia turun kan, so itu adalah satu inilah. Tapi lebih kurang sama juga. Kalau Heiken-Ashi pun memang pada Heiken-Ashi signal dia lambat sikit, iaitu pada 19. Okey, signal dia lambat sikit pada 19. Kalau pakai candlestick, signal dia dekat 17. Okey. Boleh Okey, doktor, maknanya tak semestinya bila kita nampak doji pakai Heiken-Ashi, bila dah nampak doji itu makna dah nak habis trend kan? Maybe belum tu lagi. Tak tentu lagi. Okey. Sebab dia kadang-kadang dia kalau kita tengok contoh kita ambil counter lain lah. So, kita ambil counter yang tengah naik kan. Contoh Franken kan. Okey, kalau kita tengok, kita tukar ke Heiken-Ashi ni kadang-kadang dia tak adalah turun dia dah merah. Tapi dia naik lagi. Okey, sama juga yang ni doji kan. Doji tapi dia naik lagi.
So tak semestilah. Yes. Tak semestinya dia akan doji je, dia akan confirm turun. Tapi di retracement tu ada lah kan. Retracement tu ada. Macam ni confirm lah kan. Ni dah doji kan. Lepas tu dia turun. Tak ada kesian kan. Macam tu. Tapi maksudnya kena ada trigger lah. Trigger dia. Kena ada trigger dia. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay. Terima kasih Doktor. Okay. So kalau dia tak jadi, dia jadi macam ni. Dia naik, lepas tu dia tu sideway. So dia tak jadilah wave 1, 2, 3, 4, 5 tu. Dia tak jadi yang wave 1. Okay. 1 ni 1. Ni 2, retrace, 3, 4, retrace, 5. Okay. Dia jadi macam ni. Tapi kalau dia dah break yang ni, baru mungkin dia nak naik kan. So itulah. Yang ni yang dicerita ni. So there is no guarantee that it will reach the 1.61 target. Lagi satu kan, kita nak target contohnya, yang ni selalunya kita target 1.61 ni kan. Ini dah 1.61. Okay. Tapi tak semestinya dah dia sampai 1.61. Okay. Tak semestinya dia sampai 1.61 ni. Okay. Kadang-kadang dia tak sampai 1.61 dia terturun kan. Kadang-kadang terlebih. So macam itulah. For example, there may be important price level just below that 1.61 target that would be impede price from reaching higher. Contoh, okay, sebelum tu ada resistance kat sini. Sebelum tu dia mungkin ada resistance kat sini, kan? So ini resistance ni mungkin dia sampai situ je lah. Ni faham ke tak ni? Ni resistance lah dulu, resistance dulu. Dia turun kan. So memang dia tak sampailah kepada 1.61. Mungkin dia akan turunlah dekat sini. So kita kena tengok je, sebab tu kena faham juga support and resistance tu. Support and resistance tu penting juga untuk kita tahulah mana harga mungkin boleh turun balik lah. Okay. Macam tadi kan, yang RV tu dia turun. RV ni kan dia turun dekat 17 sen. Okay, itu adalah resistance dia. Okay, memang dia cecah je tadi. Saya 2 minggu ni saya tak banyak trade sebab saya sibuk sangat. Jadi saya tak banyak trade lah. Cuma saya monitor je lah. Okay. Contoh kalau kita tengok RV ni. Nampak ni. Ni kan resistance yang pernah saya buat tu. Okay, resistance yang pernah saya buat. So dia memang cecah kat resistance 17 sen, lepas tu dia turun balik sampai bawah kepada support dia 14 sen setengah tadi. Tapi tak tahulah, tengok macam mana dia punya MACD nak apa? Bersilang ni, tapi tak tahulah boleh ke tak Okey, contoh. Okey. So kita balik kat bacaan kita ni. Okay, you should always be aware of important price point near a Fibonacci target. Ya, ada soalan ke Izwan? Izwan. Kuat sangat tu Izwan. Saya mute okey. Alright. Saya mute sebab dia punya ni mic dia terlampau ni. Okay, so kita kena aware lah important price point ni. Important price point ni memang contohnya support, resistance dan sebagainya lah And always err on the side of caution when fine tuning your exit target. So kita kena berhati-hati lah untuk exit target ni. Kadang-kadang kita target 1.61 tapi tak dapat 1.61 dan kita bawah sikit lah daripada 1.61 tu. Okay. Contoh kita target 50 sen. Kan? Kita ambil lah 49 sen pun dah cukup. Macam tu lah. Okay. Alright. So also be aware that statistically the 138 Fibonacci target will get hit more often than 161. So maksudnya 1.38 ni lebih selalu sampai. Okay. So maksudnya untuk wave 3 ni kita boleh kata 1.38 atau sampai kepada 1.61.
So kalau 1.38 dah sampai tu dah kira okey lah. Okay, 1.38 ni. Dalam Fibo ni 1.38 ni kira kalau sampai 1.38 ni selalu ni sampai 1.38. Tapi 1.61 ni tak semestinya sampai Okay, this is common sense since it is a closer target. Instead of using fixed target, it makes sense to use target zones for wave and retracement target. Typical bands are shown in table 2.2. So maksudnya untuk wave 3 ni kita target macam ni, antara 1.382 dengan 1.618. Wave 5 2.236 sampai 2618. Okay. Kalau continuation retracement 0.38 ke 0.5, kalau reversal retracement 0.5 dengan 0.618. Okay. Alright. So contohnya kita tengok dekat Fibo tu dekat Fibo. Okay, saya buka counter apa counter ni je lah. Okay. Ini pun tak sedap, dia penny. Kita cari counter yang tadi. Okay, front cat tu. Front cat. Okay, front cat ni dulu pada satu masa pun penny dekat dulu, 30 sen je. Okay, 30 sen je dulu. Okay, contoh front cat. Kalau kita buat Fibo dia, okay, saya ambil untuk nak tunjukkanlah Fibo dia. Okay, let's say kita tengok yang ni ialah kenaikan seed 1. Boleh tak kita katakan ni seed 1? Yang ni seed 1 ni. Sekejap Okay, kita cari MSL dia dulu. Kalau kita cari MSL dia, tak ada kat bawah lagi. Ini bukan MSL ni. Bawah lagi. Ada cari yang mana yang tengah downtrend, lepas tu dia tukar. Okey, inilah yang ni. Okey, ini downtrend ni. Lepas tu dia tukar kan? Okey. Macam mana kita nak tahu dia MSL? Okey, dia low. Okey, yang ni low. Okey, lepas tu lower low. Okey, ni lower low, lower low. Lepas tu buka ke atas. Ni lower high. Okey, low dia dah naik ke atas dah. Okey, so dia lower high lah. So kat sini, okey, mana trigger dia? Trigger dia, yang ni ialah MSL MSL. Ini trigger dia sepatutnya dekat sini. Kalau kita nak ambil, kita patutnya ambil dekat yang paling tinggi ni lah. Ni. Ni trigger dia ialah pada RM2.99 ni. RM2.99. RM3 lah, RM3. Okey, RM3. Okey, trigger dia. So, dia kalau dah lebih RM3 tu, you masuk kan? You masuk, tapi ada tak yang kita tengok MSH? Contohnya MSH tu, yang ni MSH kan, ni high, higher high, lepas tu lower high. Ini MSH ni. Okay, so patutnya you dah ambil profit dah kat sini. Okay, you ambil profit. Okay, so sekarang ni, ini saya katakan ini adalah seed 1 dah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candle, cantik lah tu. Okay, seed 1. So saya pun buat Fibo. Fibonacci. Anjakan Fib. Okay, anjakan Fib. Inilah seed 1. Okay, anjakan Fibonacci. Dia tarik dia. Okay, tarik dia sampai ke sini. Okay, ini adalah 1 saya lah 100. Okay, 100 nampak. Sekejap. Injakkan Fib. Okay. Ini tarik ke atas. Okay. 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 So ni ialah wave 1 lah, betul tak? Wave 1. Okay, wave 1.
sepatutnya kalau kita dia buat retracement retracement dia ni you tengok retracement dia sampai kepada sampai 38 ni jatuh ni. Nampak? Sampai 38 dia retrace ni. Yang ini sampai retrace sampai 0.5. Okey. Lepas tu dia naik balik tapi dia tak lepas. Masih lagi tak lepas kepada satu ni. Lepas kat sini boleh lepas. Okey, kat sini boleh lepas. So wave 3 kita target 1.61 kan. Okey, 1.61 tapi dia sampai tak 1.61? 1.61 kat sini, atas ni. Okey. Tak sampai lagi. Sampai dah tu, 1.61. Okey, 1.61 dah sampai. Tapi kalau ikutkan kepada Jadin tadi, dia pakai Fibo tu 1.38 sampai 1.61. Saya tak buat pula Saya kena tukar balik Saya tak. Kita boleh tukar lah. Kita boleh dapatkan Fibo yang kita nak seperti yang Jadid punya. Asal dia tak keluar ni. Salah sila objek. Bukan tu. Tetapan. Tak keluar je. Oh ni. Sorry lah, saya pun dah tak ingat mana nak tukar balik. So maksudnya kalau ikutkan Jadin 1.382 kepada 1.618. So you kena tukar lah ni. Yang ni saya pakai 1.27 dan 1.4. Okey, patutnya kita pakai antara 1.38 sampai 1.618. Tapi dia sampailah 1.618 tu nampak. Tapi nampak dia tak sampai ngam-ngam lah. Kan dia sampai lebih sikit kan. Dia sampai lebih sikit. Lepas tu dia retrace balik. Okey, sampai ni dia tutup dekat yang hari ni dia tutup dekat 1.618. So kalau you beli swing you beli swing. So kalau you beli contoh dia daripada sini, daripada harga RM3 tu you dah swing sampai RM3.61 sen lah. RM3.61. Okey, kalau untuk next pula, kalau ni wave 1, wave 2, ni wave 3, kita buat macam ni mana pakai elite wave kan? Elite wave. Okey, yang ni elite wave. Okey. So kita kalau istilah kita target 1, lepas tu 2, ni 1, lepas tu kita dah ini maksudnya 2, ini 3 kita. Lepas tu kita mesti ada retrace, contohlah retrace kat nanti you kena buat lah dia punya. So dia akan naik ke wave 5. So wave 5 tu selalunya kita target tadi kat 261. 261 sini. Contohlah 261. Tapi range bukan 261, bukan confirm 261 dia kena range. Range dia ialah 2.236 sampai 2.618. So dia kat sinilah 2.236 ni kat antara sinilah antara sini. Ni sebab ni 2. So 2.236 ni dekat sinilah antara tengah-tengah ni, mungkin RM4 ke apa ke kan. So macam tu. So faham ke tak ni?
Okey, saya sambung lagi. A continuation retracement is a correction wave that retraces to less than 50%, okay, of the previous range, and then continues back up. Typically, though not always, this is representative of continuation move in the direction of the prior trend. Okay, ini continuation trend. So maksudnya dia naik, lepas tu dia retrace bawah daripada 50%. Okay, dia tak ada retrace bawah lagi. Okay, so itu maksudnya dia nak continue. Sekejap. Less than 50%. Maksud lagi rendah lah ni. Lagi rendah. Okay, lagi rendah. Oh, ni saya tak berapa faham lah. Siapa boleh faham? Siapa yang faham dia punya ayat ni antara dua ni? Saya tak boleh tangkap dekat less ni dengan more ni. Okay. Yang bahasa Melayu ni tak ada ke? Tak ada. Ni bahasa Inggeris ni. Sebab Senang. Prof tarik satu ke atas, kosong ke bawah guna Michael Jardine. So continuation retracement tu memang less than 50% lah untuk dia jatuh lagi. Okey, yang ni kita hold dulu benda ni, boleh tak? Kita hold dulu, kita tengok minggu depan. Saya macam pening ni. Okey. Tadi siapa yang explain tadi tu? Yang cuba jawab tadi? Continuation retracement tu maknanya dia nak jatuh lagi tu, Prof. Jatuh lagi kan? So sebab sebab dia Prof tarik satu ke atas, kosong kat bawah untuk tengok wave tu. betul. So bila dia Jardine kata kalau jatuh lagi less than 50%, maknanya kata dia continuation untuk jatuh lagi lah. Kalau reversal untuk naik lah. Maknanya kata dia untuk teruskan trend lah. Teruskan trend. Okey, saya faham. So ini sebenarnya dia macam ni. Okay, retracement tu maksudnya dia continue lagi. So ini 50%. Kalau dia jatuh ke bawah lagi, maksudnya dia akan continue lagi lah mungkin kepada 23. Okay. So itu dia panggil continuation retracement. Dia retrace tu dia continue lagi. Okay. Ni baru faham ayat dia apa. Okay, maksudnya dia retrace, sambung retrace lagi. Kalau dia reversal retracement, dia dah retrace tapi dia reverse pula retracement tu. So maksudnya kalau dia bawah daripada more than 50, contohnya dekat 61. Okay, dekat 61. So mungkin dia turun je, lepas tu dia reverse terus lah. Reverse kepada retracement tu. So possibility dia nak naik tu lagi cepat daripada yang ni lah. Yang ni dia turun lagi. Okay. Boleh tak kita terima macam tu? Contoh yang senang sekali, kita tengok dekat ni lah. Macam ni kan, dia patutnya, okay, okay, kalau dia retrace ni, ini dia retrace sampai, kita tengok dia retrace sampai mana ni. Okay, ini dia retrace sampai dekat, ni tapi nampak betul lah dia retrace dekat sini. 50% ke bawah ni. Nampak tu? Ni 50% retracement. Tapi dia dah turun daripada 50% sampai ke 38 kat sini. Okay, sampai kat 38%. Okay.
Sebab tu dia panggil kalau dia dah jatuh bawah 50%, itulah maksudnya ada continuation lagi retracement tu. Tapi kalau dia retrace hanya sampai 61, 78 tu, dia mungkin akan reverse lah. Dia reverse lagi cepat lah. Okey, boleh faham ke tak tu? Boleh tak kita terima apa yang dicerita tu adalah itu? Ya? Boleh tak? Saya nak faham. Saya nak fahamkan apa yang dicakap ni. Okey. So whether the 138.2% target hit sufficiently more than the 161 at 1.61 161.8% target to make up the difference in potential profit is an important question. It is a constantly changing variable, and the serious trader will keep careful notes of all trades in order to keep tab on which of the Fibonacci target is a better fit for which equity or instrument over which time period. Okay, ini maksudnya kadang-kadang tu kalau you tak gunakan stok, okay, kalau gunakan stok mungkin dia naik sampai 1.3 kan, 138. Kalau gunakan komoditi mungkin dia 161 kan. So dia bergantung kepada instrumen dan juga bergantung kepada time frame. Okay, time frame contohnya kalau you pakai daily ke, you pakai 4 hours ke, 2 hours ke, dia mungkin dia suka, contohnya 4 hours, dia suka pergi ke 138. Kalau daily dia suka pergi ke 161, itu kita tak pasti. Tapi kita kena take note lah. Kita kena buat take note. Okay, kalau daily dia sampai mana? Okay, macam tadi kan kita buat Franken tu daily kan, dia memang sampai 1.61. Okay. Dia sampai 1.61 iaitu 161%. Okey, yang tadi kita tentang the question of 8 question of 8 to 13 wave count. Tadi kan nak cari seed tu, nak cari seed wave 1 tu. Okey, seed wave tu. Okey. So 1 tu kan. So ini selalu tadi kita cakap 8 ke 13 candle. Okey, 8 ke 13 candle. Tapi dia ada trick dia sebenarnya 8 ke 13 candle ni. When you try to identify growth waves on your own, you will find that it is not as simple as it may appear. Nampak? Memang dia pun kata bukan senang nak dapatkan wave yang pertama tu lah. Benih dia tu. Indeed, sometimes it seems as if there are many different interpretation as they are traders. So maksudnya orang lain-lain kadang-kadang tu dia interpret lain. Saya pun sendiri dulu. Saya dulu seed ni, saya tak kira pun candle asalnya. Saya kira dia naik ya. Lepas tu dia yang tertinggi tu, lepas tu dia retrace, itu dah kira seed 1. Okey. Tapi lepas saya baca ni baru saya tahu dia orang memang guna 8 ke 13 candle. Kalau dulu tak sampai 8 pun, 5 candle pun saya dah kira 1. Itu yang kesilapan yang mungkin lah. Mungkin. Tapi sebenarnya bukan silap pun. Sebenarnya you boleh tukar time frame. You boleh tukar time frame. Okay? Tapi tak apa, kita baca dulu. This is an inherent problem to any charting technique. Okay, your ability to interpret the data is the determining factor in its effectiveness. The value of Fibonacci is that in most cases, the applicable ratios will apply to whatever your interpretation is. Okay, for example, figure 2.10 shows that a different interpretation of the same chart can also yield a profitable trade. Okay, you tengok table 2.10 ni, okay, 2.10 ni sebenarnya adalah yang ni 2.9 sama. Okay, ni sebenarnya sama. Okay, tapi apa yang membuatkan dia lain, okay, dia ambil seed dia kat mana? Okay, dia ambil dekat sini. Okay, dia ambil kat sini. Ini macam saya buat dululah. Okay, saya buat dulu tak sampai 8 pun ni. 1 tu kan. Sampai tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang lah sampai dekat-dekat kan. Tapi sebenarnya ini dia yang tadi, kalau asalnya kita ambil yang ni seed 1. Yang ni. Okay, sebab kita kira dia ada 8 ke 13. Tapi kalau you ambil yang ni,
ini pun boleh jadi seat 1, seat 2, seat 3, tapi seat 3 di sinilah. Okey, seat 4 dan juga ni seat pula wave 5. Okey. Tapi sebenarnya ialah carta yang sama. Nampak? Carta yang sama. Cuma yang ni dia pakai dia jadi 3 je, 3 wave. Yang ni dah jadi 5 wave. Okey, dia jadi 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi maksudnya kalau kita tak dapat 8 ke 13 tu, kita boleh tukar time frame dia, Okey. Contoh kalau dalam yang ni 13 minit dia pakai ni 13 minit, yang ni 13 minit juga. Okey, 13 minit. Ni time frame sama. Cuma dia ambil ini ialah wave 1. Okey, wave ni adalah wave 1. So kita baca In figure 2.10, point 3 is what previously called wave 1 lah in figure 2.9, but notice that there is a MSH at point 1 in figure 10 followed by higher MSL 2. This is the first sign of a 1, 2, 3 reversal. Note also that there are 8 candles between the first MSL. Betul tak 8 candle ni? Ada 8 candle. Okay, ada 8 candle. Okay, between the MSL and the 8 candle between the first MSL 0 and the next higher one 2, which qualify this as a seed wave among those who prefer to use 8 to 13 bar count. Those of you who are mathematically clever will have already figured out that if there are less than 8 bars between the start of W1 and finish of W2 on your 13 minute, you can simply increase the number of bar by moving down to a lower time frame such as 8 minute chart. Okay, faham tak apa dia cakap tu? Contohnya macam ni lah, ini daily kan? Ini daily, kita punya wave 1 ialah yang ni. Okay, lepas kita cari tadi kan? Tapi kalau kita nak pakai yang lebih pendek, contoh yang ni. Okay, tapi kalau kira candle 1, 2, 3. 3 candle je, tak cukup. Kan? 3 candle je. So macam mana you nak buat? Kalau you nak jadikan 8, okay, you boleh jadikan dia pakai contoh 4 jam. Okay, kalau 4 jam, okay, dan 3 candle tadi dah jadi berapa? Tak cukup lagi lah. 3 candle. Okay, tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 je. Kan? Tak cukup lagi. So, you boleh kecilkan lagi time frame dia kepada 2 jam. Okay, 2 jam dia jadi berapa candle lah. Okay. Kalau 2 jam, dia akan jadi okay. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni okey lah. Dah 10 dah. Sebab dia nak 8 ke 13. Nampak? So mungkin you dah boleh tarik yang ni ke yang ni kepada sini. Okey. Ni you punya seed wave lah yang baru. Okey, tapi tak jauh beza pun dengan yang ni kan. Tak jauh berbeza pun. So ni seed wave you yang baru, yang lebih cepat sikit lah. Tapi kalau kita pakai sini pun tak ada jauh beza, tak ni lah. Tapi kalau dia jauh beza tu mungkin dia memberikan kesan juga. Ini faham ke tak ni? Faham Doktor. Okay. So yang apa yang saya terangkan tadi tu ialah inilah. Okay. Alright, nanti you boleh baca sendiri lah ni. Okay. Okay, yang ni lah, time frame tadi. Okay, time frame. Okay, the time frame just as Fibonacci, growth target and retracement pivot work in this example. They also work across all time frames. The two examples just discussed are on 13-minute chart. If you look at 3-minute chart, over the same time period, you would see smaller wave pattern embedded within the trading range. Likewise, if you zoom out to 30, 60 to 135 minutes, okay, you would see that this 3-wave pattern is but one aspect of segment of a larger scale wave pattern. Okay, so nanti kita akan tengok Buffy artikel ni lah.
okay, on price action in the appendix talk more about using different time frame. Okay, so apa yang dicerita ni sebenarnya, okay, ni nak beritahu, okay, contohnya kalau kita tengok dalam elite wave, kita ada wave 1, 2, 3, 4, 5, contoh macam ni. So dalam time frame yang lebih kecil sebenarnya ini pun ada wave lagi ni. Okay, ni wave 1, 2, 3, 4, 5. Ada wave kecil lagi. Okay, yang ni ialah ABC. Ni 1, 2, 3, 4, 5. ABC. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Macam tu lah. Okay, so kalau you pakai contoh ni, ini daily, okay, yang ini ialah mungkin 2 hours tadi ke 4 hours ke, dia akan jadi dia sama je sama ni time frame dia. Maksudnya dia punya ni sama kan, dia punya frame ni, tapi time frame you pakai lebih kecil, okay, lebih kecil. Dan dia sebenarnya adalah, kalau time frame yang lagi panjang tadi, ini adalah satu wave. Tapi kalau yang dalam time frame yang kecil, dia akan jadi mungkin jadi 5 wave. Okay, contohnya. Okay, let's say kita pergi kepada summary and review. Okay, if you have never considered what Fibonacci system can indicate, it is worth reviewing the major attribute of the system. Fibonacci sequence is 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Okay, macam mana dapat yang nombor seterusnya macam mana? Okay, saya nak test ni. Nombor seterusnya macam mana dapat? Nombor tambah nombor sebelum. Okey, betul. So ini jadi berapa? 5 50 55 dok. Betul. Okey. Okey, nombor selepasnya? 89. 89 dok. Macam itulah. Okey. So maksudnya kalau contoh harga saham tu 50%, okey, kemungkinan dia boleh pergi kepada 89 sen. Okey, kemungkinan dia boleh pergi ke 89 sen. Itu maksudnya dia boleh pergilah, dia boleh jadi satu wave untuk itu. Okey, dia boleh jadi satu wave untuk. Kalau 89 pula, okey, tambah dengan 55 jadi 9 ini 4. Okey. 8 9 144. Betul 144. Dan seterusnya. Okey. Alright. So Fibonacci sequence ni, inilah dia punya ni ditambah je nombor sebelumnya. Okey. And then price do not move in a straight line. Maksudnya dia tak akan move dalam line macam ni. Okey. Dia akan naik turun. They tend to move in wave, okay, the combination, okay, of an advance, okay, a retracement, and another higher advancing pattern forms a wave pattern. This is indicated by MSL, MSH, and then a higher MSL. Ini faham yang ni saya cerita tadi pada pukul awal-awal tadi. MSL, MSH, lepas tu ada higher MSL. So MSL tu kalau dia dah sini downtrend, dia tukar tu kan, ini MSL lah. Okay, lepas tu ini MSH. Okay, lepas tu dia akan ada higher MSL. So dia tak turun, dia retrace tu, dia tak turun bawah daripada MSL ni. So dia panggil higher, okay, MSL. So dia jadi sebenarnya jadi macam ni lah. Okay, turun. Okay, lepas tu dia naik. Okay, turun balik, retrace. Dia naik balik. Okay, ini satu. Ini wave 2. Ini wave 3. Okay, teknik 1, 2, 3 lah ni. Okay, many Fibonacci trader believe that there should be no less than 8 and no more than 13 candle making up the seed wave counted the first MSL to the next higher MSL. So maksudnya untuk seed wave ni 8 ke 13 candle. Jangan mesti lebih besar dari 8. Okay.
tapi mesti lebih kurang daripada 13 untuk seed 1. Okey, untuk seed 1 ni. Okey, untuk seed 1 ni 8 ke 13 candle. Kalau tak jumpa 8, kecilkan time frame. Okey, kecilkan time frame, so you akan dapat 8 candle lah. Okey. Alright. Counted from okay, you can switch time frame so that the seed wave is always between 8 and 13 candle. The time frame that matches this will usually be the best time frame in which to trade that wave pattern. So kalau dia mesh, maksudnya kalau you pakai 2 jam mesh, dia ikut yang tu. Kalau dia daily dia mesh, ikut yang daily tu. Okay. So the key Fibonacci retracement pivot ratio are 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 and also 0.764. They can also be expressed as percentage lah. Sama ada kita pakai 0.3, 0.5, kita boleh pakai percentage. Okay, retrace 23%, retrace 38%, retrace 50%, 61 dan juga 76.4. So when the price retrace after establishing a range, they will usually pivot. Dia maksudnya pivot ni berehat sekejap. Okay, at one or more of these pivots, of these points, if price are going to move back up, okay, ideally they will pivot near the 0.5 retracement level. Okay. Retracement pivot will act as support level until prices break below it, okay, at which point it will then act as a resistance level against price try to move back up. Okay, prices are attracted to previous support and resistance just as a moth is attracted to light, okay. As such, they are excellent target for exiting a trade. So maksudnya kalau kita sebelum tu kita dah pernah jumpa support dan resistance dia, kita gunakanlah support dan resistance dia tu. Sebab dia macam harga tu dia dah memang macam tertarik kepada support dan resistance dia. Okay. The key Fibonacci target ratios are 1.382, 1.618, 2.236, 2.618 and also 4.236. Okay. So typically 1.382 and 1.618 ni is used as the target zone for W3. Ya, ini bukan 161 Inilah 1.618. Sorry saya mutekan dulu. Okay. Okay, 1.618. Okay. Bukannya 161. Okay. Use as target zone for W3 and 2.236 and also 2.618. Ini pun salah juga ni. 2.618 ni sepatutnya. Okay, as the target zone for W5. The E wave pattern shows that when price are trending upward, okay, they normally move 5 wave upward and 3 wave downward. Okay, maksudnya macam ni. Kalau trend tu memang tengah naik kan, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu A, okay, B, C. Lepas tu dia akan naik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Okay. Okay, the E wave pattern, E wave shows that when the price are trending upward, they normally move 5 wave upward and 3 wave downward. If the uptrend remain intact, okay, it will then resume with another 5 wave upward, followed by a 3 wave downward, and so on. Okay, these are fractal in nature, and so one large wave up in a daily time frame will be made of a 5 smaller wave on a 30 or 13-minute time frame, and so on. Okay, confirming a trend reversal is a 3-step process. Okay, ni yang saya cakap ni, indication. Okay, formation the first higher MSL. Okay, confirmation trigger of the MSL and registration break of the prior MSH. So maksudnya macam tadilah.
Okay. Dia MSH MSH tu tengah downtrend. Okay, ni lepas tu kita jumpa ni, ini MSH. Okay, ini dia panggil indication. Okay, indication. Okay, lepas tu kan kita ada contohnya ini lower low. Okay, lepas tu dia naik sikit. Sorry lah, saya punya lukisan ni dia sengit-sengit pula. Kita padam balik. Tak ingat pula dia. Okay. Okay, contoh candle tu. Okay, candle tu. Kenapa dia sengit? Okay. Okay, candle. Okay, ni low. Lower low. Okay, lepas tu lower high kan? Macam tu. Okay, lower high. Low dia lebih tinggi daripada yang ni. So, ini dia panggil MSH. Okay, so trigger dia mana? Trigger dia yang high candle ni. Ni trigger. Kan? Ni trigger. Okay, so trigger ni dia panggil confirmation. Okay, dia panggil confirmation. Okay, lepas tu kalau dia break, okay, dia break MSH ni. Okay, break the prior MSH. Okay, contohnya ini kalau dia lagi satu dia break ini MSH ni contohnya dia naik. Lepas tu, okay, ni contoh high. Okay, higher high. Okay, lepas tu jadi macam mana? Lower high. Inilah MSH. Kan? So kalau untuk confirmation, okay, maksudnya harga tu dah break yang ni. Ini adalah confirmation. Okay, confirmation. Registration. Okay, registration. Okay, registration. So maksudnya dia ada tiga lah. Indication, confirmation, registration. Okay. Confirmation dengan indication. Macam tu lah. Okay. Ini saya nak ingat ni. Payah nak ingat ni. Okay. The entire theory of course apply to ideal situation, and the situation illustrated are provided to show how the system works and not to indicate that this movement pattern occur in every situation. Okay, in the next chapter, I go the nuts and bolts of executing a trade under these ideal circumstances, and then I give you some tips on how to handle example that do not fit the model. Okay, saya rasa kita tak perlu masuk lagi. Okay, untuk ni saya rasa minggu depan lah kot kita masuk. Sekarang ni kita buka soalan dulu untuk chapter yang 2 ni. So ada soalan tak? Asmadi. Mana Asmadi? Ya dok, ada. Apa soalan? Kedah tak ada kedah? Okey, dah agak lah dia. Ada. Tak, okey. Satu benda je lah. Tak tahu lah, maybe ada orang yang dah pernah tanya before kot. Macam time frame tu. So based on your past experience kan, what is so called the best time frame? Dari kelas. Cakap lah. What is the best time frame? Okay. Yap. Kalau based on your ni lah. Okay, so basically macam ni. Dia sebenarnya, dia bergantung kepada kita lah. Kalau kita nak swing, kan? So daily okey lah. Okay, daily. Okay, kalau you kaki rempit, so tu nak tanya tu. Ini kaki rempit ke, kaki apa ke kan? So kalau kaki rempit dia kena tengok time frame, lower time frame lah. Lower time frame. So maksudnya tak boleh lah tengok daily. Kan? Sebab you nak tengok dia mana dia nak contoh intraday kan.
Yep. Intraday dah tentu-tentulah you boleh kena tengok yang very so kalau intraday mungkin you tengok 1 hour. Okay. Tapi saya kalau pakai, kalau ni 15 minutes pun kena pakai, okay, ataupun 30 minutes. Okay. So kalau dekat trading view tu, okay, saya akan tukar kepada 15 minutes lah. Slow lah internet ni. Internet bukan apa, komputer ni. Kena tukar. Okay. So 15 minutes lah. Sekarang ni persoalannya balik. Persoalannya you intraday ke, you swing ke kan? Okay. Okay, so 15 minutes macam ni. Ini dah 15 minutes. Okay. So kalau you swing daily lah. Swing daily lah. Kalau you merempit tu. Okay. Kena kecil lah. Alright, boleh. Boleh? Sampai ke 10. Okay. Okay, ada soalan lain. Ni Asmadi ni rakan saya ni dulu. Sama-sama merempit juga tu. Merempit motor lah. Merempit motor. Sampai ke share trading pun nak rempit kan? Share trading pun merempit juga. Tapi itulah kalau dah merempit tu dia punya degup jantung tu budak laju je kan. High risk lah. Yep. Okay, siapa lagi nak tanya soalan? Saya pun tak boleh lama-lama ni. Dah ada orang telefon, dah ada orang apa ni. Ada family telefon. Adik telefon, ada apa hal ni. So ada soalan lain tak? Nanti ajaklah Kedah semua ni. Kita ni sembang macam ni. Ni macam kita belajar je ni sebenarnya. Boleh. Nanti kita war-warkan. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa insya-Allah lah kita akan jumpa minggu hadapan lah. Nanti saya akan hantar macam biasalah, saya akan hantar email untuk rakan-rakan join lah insya-Allah. So dengan itu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wa subhanaka wa la anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.